Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan mulakan kelas kita hari ini. Okay, so saya harap awak dah sedia dengan buku teks dan juga modul kat tepi awak, buku catatan, sticky note, okay, segala peralatan lah. Ya. Okay, sebelum cuti hari tu, saya dah share pada awak video-video berkenaan dengan tajuk ataupun subtopik yang kita panggil sebagai force on a current carrying conductor in a magnetic field. Ya, faham ke atau tak faham video-video yang saya share tu? Tak berapa faham. Okay, tak berapa faham sebab sebenarnya tajuk ni adalah dia agak panjang. Okay, dia punya expression agak panjang. Jadi that's why kenapa hari tu saya bahagi kepada 3 bahagian. Ya, part 1, part 2 dan juga part 3. Okay, so sebelum saya masuk kepada tajuk hari ini iaitu electromagnetic induction, kita akan buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan force on current carrying conductor. Ya, okay. So, hai Dania. Okay, so kalau kita tengok dekat nota yang saya tunjukkan, yang saya present ni, okay, basic untuk elektromagnet adalah, ya, basic dia adalah bermula daripada yang disebut kat sini adalah temporary magnet when current flows through a conductor. Okay, sebab tu ada perkataan elektro. Elektro tu maksudnya dia mesti ada elektron bergerak. So bila elektron bergerak dia akan menghasilkan current. Okay, jadi bila ada elektron bergerak menghasilkan current, jadi at the same time dia akan menghasilkan yang kita panggil sebagai temporary magnet. Ya. Okay, jadi dalam tajuk ni, dalam bahagian ini, okay, awak akan jumpa yang pertama adalah right hand grip rules. Okay, right hand grip rules. Okay, kalau kamu tengok pada rajah dekat bawah ni, okay, macam mana awak keluarkan tangan kanan awak. Okay, awak keluarkan tangan kanan. Tak ada apa ya, saya pakai glove ni sebab saya tulis kat drawing pad ya. Okay, tangan kanan. Okay, kita just buatkan macam ni. Kita buat macam good tu. So, untuk kita tengok kat sini, ya, kalau kamu tengok tu dia pegang pensel. Okay, jadi ibu jari ni adalah menunjukkan arah current. Okay, direction of current. Ya. Jadi kalau kita tengok kita punya jari yang selebih ni akan menunjukkan kita punya direction of magnetic field. Okay, direction of magnetic field. Okay, jadi itu adalah right hand grip rules. So macam mana kita nak apply benda ni dalam soalan? Ya, macam nak apply. Mungkin ada antara awak yang dah faham, tak ada masalah, kita buat ulang kaji saja. Ya. Okay, contohnya kita ada satu circuit dekat sini. Okay, kita ada satu circuit dekat sini. Okay, kalau kita perhatikan. Okay, kat sini adalah yang pendek adalah terminal negatif, yang panjang adalah terminal positif. Okay, jadi current flow from positive to negative. Okay, jadi ini adalah arah current. Okay, dia daripada bawah dia keluar ke atas. So kat sini tulis current flow towards observer. Okay, bila kita kat observer ni yang penting. Kedudukan observer ni sangat-sangat penting. Ya. Okay, observer dekat atas. Okay, kalau kita tengok dekat sini, observer dekat sini, mata kita. So bila mata kita kat sini, so kita akan nampak, okay, kita bayangkan arrow. So kalau kita daripada depan arrow, contohnya lah, okay, contohnya kita punya pen awak tu, okay, mata pen ni adalah dia punya arrow dia, okay. Cuma mata pen tu arah ke awak. Awak kan sebenarnya nampak mata pen tu adalah bentuk dot, okay, bentuk dot. So ini adalah dia punya simbol dia, okay, dot. Kenapa dot ni penting? Sebabnya dot ini yang kita akan gunakan nanti. Okay, kalau kita tengok pada rajah yang sebelah sini. Okay, mana dia gunakan dot dekat tengah ni. So dot ini ada membawa maksud. Okay, bukan dia boleh letak sembarangan. Ya. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, so apakah dia punya pattern ataupun magnetic field punya direction yang akan terhasil pada
pada atas paper ni. Okay, sebenarnya dia akan bentuk macam ni lah. Dia ada bentuk bulat di sekeliling kita panggil sebagai conductor ni tadi. Ya. Okay, so cara nak buat adalah kita lukis dulu dot tu. Okay, kita lukis dot and then kita lukis dia punya magnetic field line dia. Okay, cuma kita nak tahu arah dia adalah anti-clockwise ataupun clockwise. Jadi masa ni lah kita akan gunakan, kita panggil sebagai right hand grip rules. Di mana kalau kita tengok, okay, cara dia adalah macam ni ya. Contohnya ini adalah awak punya kertas. Okay, jadi kalau kita tengok dot, okay, dot maksudnya arah current tu adalah keluar. So ini kertas awak. Okay, nampak ya ini kertas. Okay, jadi ibu jari awak mesti letak atas paper. Letak atas kertas. Okay, jadi kalau ke mana pun kertas tu berpusing, awak tak akan jadi masalah. Okay, tak ada apa-apa masalah. Sebab kalau kita pusing pun kertas ni, tangan awak tetap macam ni. Sebab apa? Arah ibu jari tu adalah keluar daripada kertas. Okay, kemudian kalau kita tengok kita punya jari ni, okay, jari yang lain ni, dia adalah anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. You tengok macam ni pun anti-clockwise, you tengok macam ni pun anti-clockwise, you tengok daripada arah mana pun dia akan jadi anti-clockwise. Ya, okay, itu adalah untuk right hand grip rules. Itu kalau dia punya current tu adalah keluar daripada paper. Ya. Okay, so that's why kenapa kat sini dia tulis adalah anti-clockwise. Nanti boleh ulang balik video yang saya share sebelum ni. Ya. Betul ke tidak yang saya cakap tu? Okay, seterusnya. Situasi yang ni pula. Okay, dia dah tukar terminal. Okay, dia dah tukar terminal. Jadi untuk yang sebelah sini dia akan jadi positif. Yang ni akan jadi negatif. So direction of current dia akan, okay, dia akan masuk ke dalam paper. Jadi kalau masuk macam mana pula cikgu? Okay, kalau masuk adalah kita tengok belakang. Okay, hujung anak panah tu. So hujung anak panah tu maksud hujung pen awak. Okay, hujung anak panah, kalau awak tahu anak panah tu hujungnya adalah bentuk cross macam tu. Ya, bentuk cross. Okay, jadi itu sebab kamu akan nampak kita akan gunakan simbol cross ni. Okay, jadi sama juga dia punya rule. Okay, kaedah dia kita lukis dulu. Okay, cross. Kemudian kita lukis dia punya magnetic field line. Okay, now kita nak tahu tentukan direction. Okay, kita nak tentukan direction. Okay, sama case macam tadi. Contohnya ini adalah kertas. Okay, ini adalah kertas soalan awak ataupun ini adalah kertas latihan awak. So, dia adalah masuk ke dalam kertas. Jadi, apa nak buat? You punya thumb ni masukkan ke dalam. Jadi, ke mana pun kertas tu berpusing, tak jadi masalah. Kalau macam ni pun, dia tetap masuk dalam. Kalau macam ni pun, tetap masuk dalam. Ya, okay. Kemudian kita tengok kita punya direction. Untuk yang jari yang 4 ni. Dia adalah clockwise. Jadi kalau you terbalikkan dia pun dia still clockwise. Cikgu. Ya. Yeah. Yang tadi kan cikgu cakap jari lain tu kan anti-clockwise. Maknanya ibu jari tu clockwise tak? Ibu jari tak gerak. Oh. Ibu jari, okay, kalau yang atas, kalau dia keluar, okay, kalau dia dot ni maksudnya dia out. Okay, ini buku kertas, okay, out. Maksudnya dia out, arah dia ke atas macam ni. Ini kertas awak, jadi maksud kamu letak jari, tangan atas kertas dia out. Jadi kalau kamu tengok, jari awak akan jadi anti-clockwise. Nak tengok janganlah tengok macam ni, tengoklah betul-betul ngadap awak. Okay, anti-clockwise. Kalau dia punya current tu, in, masuk dalam kertas, ini kertas awak, okay, in, masukkan jari awak tu letak atas kertas. So awak akan tengok jari yang lain part ni dia akan jadi clockwise. Okay, boleh tak Yamuna? Yamuna okay, Dini okay? Okay. Okay, Dini okay Cikgu saja. okay, cikgu tadi saya pergi ambil air cikgu. Ya. Faham ke tidak? Faham cikgu. Okay. So, itu adalah untuk right hand grip rules. Okay, right hand grip rules. Okay, selain daripada kalau you tengok dalam buku teks, muka surat berapa?
pattern. Oh, okay. Okay, so tak ada apa lah. Okay, so kita akan masuk terus kepada force. Okay, force on a current carrying conductor in a magnetic field. Okay, apa maksud current carrying conductor? Maksudnya adalah suatu conductor, okay, yang membawa current. Itu maksud current carrying conductor. Maksudnya dia mesti sambung kepada power power source. Contohnya disambung pada bateri, disambung kepada power supply. So dia mesti ada source dia tu. So itu yang kita panggil sebagai current carrying conductor. Okay, so dalam bahagian ni apa pula yang awak dah belajar, iaitu yang kita panggil sebagai catapult field. Okay, catapult field. Apakah pula benda tu cikgu? Ya. Okay, awak dah belajar catapult field. Catapult field ni adalah yang kita panggil sebagai resultant. Okay, resultant. Kalau sebut perkataan resultant, itu adalah jumlah. Okay, dia mesti adalah hasil tambah. Ya, hasil tambah. Okay, resultant magnetic field produced by an interaction between the magnetic field from a current carrying conductor and the magnetic field from the permanent magnet. So dalam kotak ni dia dah sebutkan dah. Sekarang ni ada dua pula. Ya, kalau tadi untuk yang atas ni kita hanya this one kita hanya yang ni adalah untuk magnetic field yang dihasilkan oleh current carrying conductor. Maksudnya dia adalah temporary magnet. Current carrying conductor ni dia menjadi magnet sementara. Okey, tapi bila kita masuk kepada catapult field, dia melibatkan dua. Iaitu yang ini adalah current carrying conductor. Okey, yang ni adalah current carrying conductor. Okey, yang luar dua ni adalah permanent magnet. Jadi kalau dia bergabung, okey, dia punya magnetic field itu bergabung, dia akan menghasilkan yang kita panggil sebagai catapult field. Okey. Jadi untuk tajuk ni kita akan bincangkan dia ada tunjukkan tu macam mana terhasilnya catapult field, ya. Okey. Yang tu dia dah terus hasilkan. Okey, kat sini saya nak terangkan sikit tentang apa itu catapult field, ya. Okey. Kalau kita ikut kepada rajah tadi, okey, contohnya kita ada satu konduktor. Okey, kita sambung kepada dry cell. Okey, kemudian dekat sini kita ada permanent magnet. Okey, sini adalah north, sini adalah south. Sorry lah lukisan saya tak cantik sangat ya. Tapi saya rasa kamu boleh faham ya. Okey, jadi sekarang ni dia ada yang kita panggil sebagai the current flow. Okey, the current flow mesti this one positif, yang ni negatif. So dia akan pergi daripada positif pergi ke negatif. Okey. So ini adalah saya letak X, sini adalah letak Y. Maksudnya the current flow from X to Y. Okay, current dia X, Y. Okay, jadi kamu kena faham konsep dia. Kita ada dua magnetic field yang terhasil di sini. Okay, pertama saya akan lukis dulu untuk temporary magnet. Okay, temporary magnet di sini adalah konduktor ni, XY ni. Ya. Okey, kalau kita tengok observer mesti dari depan. Kita biasakan observer tu mesti dekat sini. Ni mata. Ya. Jadi kita akan nampak dari depan. Okey, soalan saya, kalau kita tengok daripada depan ni, so kita akan nampak current ni in ke out? Siapa yang boleh jawab? Current in ke out?
In ke out? Tadi siapa yang jawab? In. In. Okey, mata awak dekat bawah ni. Okey, current ni kamu tengok dia daripada X pergi ke Y. In ke out? Dari belakang pergi ke depan. Out. Ya, out. Okey, saya nak tanya. Awak dah tahu dia adalah out. Okey, simbol bagi out, dot ataupun cross. Yang mana satu out? Dot atau cross? Dot. Ya, dot. Okey. Jadi kalau dia out, okey, kita akan dia punya simbol adalah dot. Okey, untuk cross ni untuk apa? Yang cross ni untuk apa? Current tu in. Yes, dia in. Okey, kalau out maksudnya dia adalah daripada X pergi ke Y. Itu out. Okey, kalau in maksudnya adalah daripada Y pergi ke X. Ini kamu kena fahamkan betul-betul. Ya. Jadi observer kalau walaupun dia tak tulis ataupun dia tak label observer tu, kamu tetap assume observer mesti berada di bawah macam ni, di depan dia. Okay, kalau lukisan biasanya awak akan nampak dia dua macam 3 dimension lah. Ya, tapi sebenarnya kalau macam lukisan saya yang tak cantik ni pun, kita assume dia punya observer mesti berada di depan. Ya, di bawah sini. Ni observer. Okay, so sekarang ni kamu lukis dia punya magnetic field. Okay, kita dah pilih tadi dia adalah out. Okay, so kita pilih out, jadi kita lukis. Okay, kamu lukis dulu, dia mesti out. Okay, lukis dia punya magnetic field line dahulu. Jangan rushing, kita lukis satu-satu magnetic field line dulu. Okay, ingat tips dia, walaupun tak cantik kamu punya magnetic field line, garisan tu dia tak boleh intersect. Okay, garisan tu tak boleh bersilang. Macam saya ni walaupun dia tak cantik ke, dia tetap jangan bersilang. Ya, okay. Sekarang ni saya nak tanya, clockwise atau anti-clockwise? Dia punya direction of magnetic field. Anti-clockwise. Ya, anti-clockwise. Okay, jadi ingat yang masih lagi confused, kita assume ini adalah, okay, ini adalah kalau macam sekarang ni screen saya kan, okay, screen. Okay, kalau kamu tengok dia adalah out, jadi jari awak mesti arah ke atas. So ini screen saya, awak tengok screen saya bentuk macam ni. Okay, laptop ke apa kan dia flat kan. Okay, so out awak boleh letak jari macam ni. Okay, jadi kamu tengok dia out, jadi kamu tengok another yang 4 jari ni lagi dia adalah anti-clockwise. Okay. Ataupun kamu boleh ikut saya lukis. Ikut dekat awak punya buku catatan. Okay, anti-clockwise. Lukisan ni sangat penting. Okay, sangat penting sebabnya nanti kamu nak kena lukis dia punya catapult field. Okay, kita tambahkan dengan, kita ada permanent magnet from north to south. Okay, from north to south. Okay, sekarang kita tengok hati-hati ya. Okay, kita ada permanent magnet. Okay, ini adalah north, ini adalah south. Okay, dia punya magnetic field line bagi permanent magnet, okay, mesti daripada north pergi ke south. Okay, magnetic, sorry, bukan magnetic. Direction. Ya Allah, tak cantik tulisan. Direction of okay, dia mesti daripada north to south.
Okay, dia mesti daripada north to south. Ini direction of magnetic field bagi permanent magnet. Okay, jadi sekarang ni kamu berhati-hati ya, kamu tengok betul-betul. Okay, warna hijau ni. Okay, sebab dia straight saja, so dia punya magnetic field dia akan straight. Cikgu, yang ni dia boleh langgar warna biru. Yang ni boleh, tak ada masalah. Yang penting, okay, saya buat sebelum dengan selepas, nanti tak nampak. Yang penting, hijau dengan hijau tak boleh berselisih. Hijau dengan biru boleh, tak ada masalah. Tengok ya, hijau dengan hijau tak boleh selisih ataupun tak boleh intercept, tapi hijau dengan biru boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni dia dah bergabung. So di manakah dia punya catapult field? Tengok warna merah. Okey, so sekarang kamu tengok ya, hijau dengan biru. Okey, hijau kita tengok ni line pertama, line kedua, ketiga, keempat, kelima. Line pertama. Okey, line pertama dia tak ada langgar warna biru. Okey, dia tak langgar warna biru. Jadi saya akan lukis balik nanti kat bawah ni. Okey, so dia akan pergi straight saja. Okey, line kedua, okey, hijau dengan biru, dia berlanggar. Okey, dia berlanggar dan kamu perhatikan betul-betul, dia berlanggar tu yang hijau arah dia ke kanan, yang biru arah dia ke kiri. Jadi bila kanan dengan kiri bertemu, apa jadi? Kalau sini satu, sini satu, sini negatif satu. Kalau kita tambahkan, akan dapat berapa? 1 tambah negatif 1. Jadi berapa? Kosong. Jadi bila kosong, line tu ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Line tu tak ada dekat situ. Okay? So ini untuk line nombor 1. Line nombor 2 tak ada. Line nombor 3 ada tak? Tak ada. Line nombor 3 tak ada. Line nombor 4 ada tak? Ada. Ada. Dan kalau kamu perhatikan, line nombor 4, okay, 1 ke kanan, tambah lagi 1 yang warna biru ke kanan. 1 tambah 1 akan jadi apa? 2. 2. 2 maksudnya bila nombor 4 ni, okay, dia akan ada, alamak. Okay, dia akan ada pertambahan dekat situ. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa benda, kenapa berlengkuk. Okay, nombor 5. 5 dengan 5. 5 dengan 5 pula. 5 ni, ada ke tak ada line dia? Ada. Ada, okay. So line nombor 5 pun ada. Okay, so sekarang saya akan tandakan balik dia punya dot tu tadi. Ya, okay. Tadi saya dah bagi tahu 2 dengan 3 dia akan terhapus. Ya, terhapus untuk kawasan ini sahaja. Kawasan ini sahaja dia terhapus. Kalau kamu perhatikan, untuk yang hijau ni dekat sini dia tak ada lalu biru kan? Dia tak ada biru. Dia tak ada cross pada biru. Jadi yang terhapus adalah kawasan yang ada pada biru ini sahaja. Jadi line yang nombor 3 ni dia akan pusing, turn ke bawah. Dia akan jadi macam ni. Line nombor 2 pun dia sama. Dia hanya kosong dekat sini. Sini saja kosong. Jadi dia akan pusing ke bawah. Bawah apa? Yang warna hitam ni, ini adalah kita punya konduktor. Ini adalah konduktor tadi. Okay, konduktor. Jadi maksudnya di sini, okay, dia punya magnetic field line akan berada banyak di bahagian bawah konduktor. Ya, jadi line yang warna merah ni, yang kalau kita lukis ni, ini nama ni apa? Okay, inilah yang kita panggil sebagai catapult field. Hasil gabungan daripada magnetic field daripada temporary magnet, iaitu current carrying conductor, dan juga magnetic field daripada permanent magnet, iaitu magnet bar.
Okay, jadi ini yang kita panggil sebagai catapult field. Okay, boleh faham tu macam mana kita nak lukis catapult field? Boleh. Okay, good. Okay, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, okay, bila catapult field, bila field itu medan di bahagian bawah konduktor ni banyak, okay, medan dekat bawah konduktor ni banyak, kalau kita tengok kawasan ni banyak, okay, dia akan menghasilkan satu daya. Okay, kita akan menghasilkan satu daya yang kita panggil sebagai force lah. Okay, daya tu force ya. Okay, jadi force dia tu dia akan, oleh kerana bawah ni banyak daripada atas, jadi force itu akan menolak. Okay, dia akan menolak siapa? Siapa yang kita boleh tolak? Nak tolak siapa? Siapa yang saya bold tu? Konduktor. Ya, konduktor. Dia tak tolak current ya Zlia, dia tolak konduktor. Okay, sebab konduktor tu yang kita nampak. Okay, jadi force ini akan tolak konduktor, jadi konduktor tu akan bergerak naik ke atas. Jadi kita akan nampak wire tu bergerak lah. Okay, wire tu bergerak. Okay, jadi wire ni bergerak adalah hasil daripada yang kita panggil sebagai catapult field. Okay. So itu berkenaan dengan catapult field. Okay, selain itu, selain daripada kamu lukis, okay, kamu juga boleh gunakan satu kaedah yang kita panggil sebagai Fleming left hand rules. Okay, Fleming left hand rules. Okay, apa guna Fleming left hand rules adalah untuk kita tahu, okay, how to know which direction, okay, direction bagi konduktor ni tadi. Jadi konduktor ni dia boleh bergerak atas dan juga ke bawah. Okay, atas dan juga ke bawah. Okay, so ulang kaji dia. Okay, kamu keluarkan kamu punya tangan kiri. Okay, tangan kiri kamu. Okay, so kamu boleh buat, dia mesti 90 darjah. Okay, kalau kamu tengok macam, okay, buat dulu macam ni, bentuk L. Okay, kemudian kamu keluarkan jari depan awak ni ke depan saja. Jangan terus tegak sana. Jangan sama dengan jari tunjuk. Ya, so jari hantu awak ni just tunjukkan naik separuh saja. So kalau kamu tengok macam ni, dia akan jadi 90 darjah. Okay, kamu tengok macam ni, dia akan jadi 90 darjah. Kamu tengok macam ni. Macam mana? Tak nampak. Macam ni. Okay. Kamu nampak jari, alamak jari saya tak lurus. Macam mana nak tunjuk ke awak? Tapi semua tu 90 darjah lah. Ya. Okay. So, pertama sekali, saya nak perkenalkan. Jari kita ni, jari tunjuk ni menunjukkan kita punya force. Okay, dan arah force. So, kalau jari tunjuk awak naik ke atas, so maksudnya force tu bergerak ke atas. Kalau dia tunjuk ke bawah, maksudnya force dia pergi ke bawah. Okay, untuk yang kedua, ni jari tunjuk awak ni. So, ini akan menunjukkan magnetic field. Ini adalah untuk permanent magnet. Okay, ini adalah untuk permanent magnet punya magnetic field. Okay, yang depan ni pangkal jari adalah north utara, hujung jari adalah south selatan. Okay, dan yang ketiga, jari hantu ni, ini adalah menunjukkan arah current. Current in ataupun current out. Okay, ini adalah arah current. Ya, arah current. Okay. Kita tengok contoh. Contoh ni. Ini dah bagi dekat sini. Dia kata what is the direction of force? Okay, what is the direction of force acting on a conductor? So kita nak cari force. Persoalan nak cari force. Jadi kita kena gunakan, okay, petua tangan kiri. Okay, sebelum tu kita kena identify dia punya current flow. Okay, current flow kamu tengok pada raja. Kat sini positif, yang ni negatif. So current flow dia like this lah. So kalau kita letak sini sebagai X, sini sebagai Y. Kamu tengok ya, mata sentiasa ada di depan. Jadi yang ni in ke out? Out. Out. Okay, so out dot ke cross? Dot. Dot. Okay, so dalam bawah ni dia dah bagi jawapan dah.
Okay, dot. Okay, so sekarang ni yang kedua adalah you tengok dia punya permanent magnet. Okay, kamu tengok arrow hitam ni dia mesti daripada north pergi ke south. Okay, so sekarang keluarkan awak punya tangan kiri. Okay, bila kita nak lukis, nak tentukan dia punya force, kamu jangan gunakan rajah yang ni ya. Kamu kena lukis semula rajah yang bawah ni. Okay, dia punya arrow bagi magnetic field bagi permanent magnet lukis. Untuk yang current carrying conductor tak payah lukis. Okay, current carrying conductor tak payah lukis. Okay, jadi kalau kita tengok, macam mana kita nak buat benda tu? Okay, kalau contohnya ini adalah screen awak sekarang. Okay, ini screen awak sekarang. So saya pegang guna tangan kanan sebab saya nak guna tangan kiri. Okay, kita keluarkan kita punya jari. Okay, number one adalah kita tentukan current. Okay, current. So current adalah in. Jadi ini awak punya screen. So jari awak untuk yang jari tengah masuk touch pada screen. Okay, touch pada screen, touch pada kertas, touch pada apa sajalah. Okay, kemudian dia punya permanent magnet daripada kiri ke kanan. So sekarang ni kamu tengok jari kamu macam ni. Permanent magnet kamu ke atas. Jadi apa yang kamu kena buat adalah kamu pusingkan dia kiri ke kanan. Okay, kiri ke kanan. Just pusing saja. Jadi tentukan dulu current. Itu lebih mudah. Current in. Okay, you punya magnet left to right. Okay, left to right. So you akan tengok you punya thumb adalah pergi mana? Sorry. Kita punya current out. Sorry. So current out ni awak punya screen. So current kita keluarkan. So tangan awak yang sentuh pada kertas. Ya, tangan awak yang sentuh pada kertas. Kemudian dia punya magnetic field. Direction dia adalah left to right. So you just turn saja left to right. Kemudian you akan tengok you punya thumb adalah dia akan pergi ke atas. Okay, dia akan pergi ke atas. Jadi kamu tengok yang warna hijau tu dia akan naik ke atas, upward. Okay, boleh tu. So saya ulang balik. Okay, ini screen awak. Okay, saya pusing badan saya lebih mudah. Okay, the current out. So you letakkan current you out. Okay, out. Kemudian you tengok jari tengah saya out. Kemudian dia punya panggil apa tu? North to south. So left to right. So you just turn left to right. So you thumb you akan move upward. Okay, boleh tu? Dah macam aksi akrobatik dah saya. Boleh. Okay, now kalau kita tengok contoh yang kat sini. Okay, sama juga macam tadi. Pertama sekali pada rajah. Yang main tu. Okay, yang main ni, rajah ni, dia from positive to negative. So the current here. So here X. Tadi yang belakang saya tulis X. So here Y, here X. Okay, kemudian dia punya direction of magnetic field bagi permanent magnet from north to south. Okay, yang warna hitam. Okay, so dia dah guide awak dekat sini. Yang ni adalah in. So kita assume mata awak di sinilah. Okay, observer di sini. Okay, in. Kemudian buat arrow. Tak payah buat banyak-banyak untuk ni. Untuk apa nama? Direction. Okay, sebenarnya kalau kita... Okay, sebenarnya... Cik Mazura tak dengar. Okay, sebenarnya dia terbalik tau. Kita ikut yang asal ya. So yang ni adalah south. Yang ni adalah north. Saya gunakan, ni untuk latihan. Saya gunakan dia punya ni ya. Okay. So saya... Okay, so north to south. Saya pinjam. Awak abaikan soalan ni tahu. Saya pinjam rajah sebab saya tak nak lukis balik yang ni tadi ya. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana direction of force dia. Yang ni tadi, ni baru betul. Okay, kita tentukan dia punya current. Jari tengah dulu. Okay, jari tengah. Ini awak punya screen. In. So in.
Kemudian dia punya direction of magnetic field from north to south, so left to right. Okay, in like this, so left to right, right to left, so like this. Okay, so you tengok thumb, dia akan move upward. So move upward. So dia punya, you just labelkan saja F. Dah. Nak label tepi boleh, label atas pun boleh F. Nak label bawah sini pun boleh F. Tak ada masalah. Yang penting arah anak panah ni mesti upward. Okay, mudah kan? Cikgu ni cakap senang lah, mudah. Okay tak? Dania, okay tak Dania? Okay. Tak sihat ke Dania? Okay cikgu. Makan doyan banyak benar tu. Okay, selain daripada tu, revision kita habis 1 jam. Tak apa. Okay, kemudian awak ada belajar pula faktor. Okay, faktor yang mempengaruhi magnitude of a force. Okay, dia ada beberapa faktor kat sini. Yang pertama adalah current. Ya, pertama adalah current. So, bila current makin banyak, so dia punya force akan makin tinggi lah. So, the larger the current, the stronger the force. Ya. And then magnetic field strength. So, kalau kita gunakan magnet yang lebih kuat, so dia punya force juga akan lebih kuat. Okay, ini untuk straight wire. Tapi untuk coil, okay, untuk coil dia lain. Dia ada tambah satu lagi iaitu number of turn. Ya, number of turn. Itu semua awak boleh tengoklah dekat dalam buku teks ada. Ini dia straightforward saja. Okay, dia masih lagi gunakan rule untuk, rule dia sama. Right hand grip rules dan juga Fleming left hand rules. Okay. Sekarang saya nak explain tentang motor. Direct current motor. Okay, kat sini kalau kita tengok dalam direct current motor, yang penting adalah kamu tengok kalau dia sebut adalah direct current. Okay, direct current, dia mesti ada couple dia. Commutator dan juga carbon brush. Okay, commutator dan juga carbon brush. Okay, saya nak tanya. Semua yang ada kat sini. Okay, untuk bahagian ini, ada apa-apa masalah tak? Melalui awak punya yang saya hantar video tu. Semua okey ataupun ada yang tak clear? Dini? Dini ada ke tak ada? Ada. Ada. Tak clear cikgu Azlia. Dini okey ke untuk direct motor ni? Tak. Tak. Dia tak nak cikgu lain. Nak juga cikgu yang ni juga bercakap ya. Lain kali tak payahlah saya hantar video orang lain ya. Saya hantar je video saya sendiri ya. Cikgu. Saya ingat takut awak bosan asyik-asyik ngadap muka Cik Azra je. Ingatkan nak tukar lah angin, rupanya tak mau juga. Tak apalah. Dah itu yang awak nak, kita ni je lah ya. Okay. So kita tengok apa yang penting dalam direct motor tadi. Saya dah bagi tahu yang pertama adalah mesti ada commutator. Yang kedua dia ada mesti carbon brush. Okay, kalau dia sebut perkataan motor, sebab nanti kita akan jumpa direct current juga. Tapi yang tu generator. Tapi yang ni motor. So bila masa ada motor, kalau dia gunakan dry cell, dia gunakan power supply, itu motor. Okay, motor dia mesti ada power supply. Kalau sebut power supply ni, terpulanglah dry cell pun kita panggil sebagai power supply. Ya. Okay, direct current pula dia mesti ada commutator dan juga carbon brush. Okay, so kalau kita sebut perkataan direct current motor, dia menukarkan electrical energy kepada kinetic energy. Contoh apa? Kalau kipas tu berpusing. So itu adalah motor. Okay, mesti ada elektrik. Kalau tak ada elektrik, macam mana kipas nak berpusing? So itu adalah contoh motor. Ya. Okay, kemudian
use turning effect on a current carrying coil in a magnetic field. Itu tak apalah, itu nota saja. So macam mana dia berfungsi? Okey, sekarang kita tengok. Kita ada first half rotation, kita ada second half rotation. Okey, saya nak awak study betul-betul, tengok betul-betul pada rajah. Okey, pada rajah ni, kalau kamu tengok, ini walaupun dia tak label, kamu tahu dia adalah direct current sebab dia ada commutator. Commutator ni bentuknya dia adalah bentuk macam ni. Dia adalah dua yang semi circle, okey, semi circle tapi dia tak touch. Okey, dia macam rapat. Okey, dia rapat tapi dia tak sentuh. Okey, dan dia semi circle, bentuk C, ada dua C tu masuk commutator. So bila commutator itu adalah direct current. Okey, direct current. Kemudian kalau kamu tengok sambung pada power supply, itu adalah direct current motor. Okey ya. Okey, so sekarang ni nak mudahkan awak, dia colourkan. Okey, dia colourkan. Okey, warna pink. Okey, dia sambung pada coil. Coil ini semua adalah current carrying conductor ya. Sebab dia adalah conductor yang disambung pada dry cell, so dia ada current. So itu panggil current carrying conductor. Okey, warna pink kita ada pergi pada A, kita pergi pada B. Ini kita panggil sebagai arm. Okey, lengan AB. Kemudian dia ada CD. Okey, in real life tak adalah coil awak ni berkala-kala. Okey, dia colourkan kat sini sebab mudah untuk cikgu nak explain, mudah untuk awak nak faham. Ya. Okey, so kalau kamu tengok dia bahagi kepada dua bahagian, warna pink dan juga warna biru. Okey, so sekarang kita tengok. Okey, kita ada current dia start daripada positif. Kamu tengok ya, dia mesti label positif. Okey, kemudian warna hitam, dia punya current flow, dia pergi A, kat sini adalah AB. Okey, kemudian dia pergi pada CD. Okey, sekarang ni untuk mudahkan awak, untuk AB ni kamu lukis ataupun kamu tandakan, okey, dia punya current tu in ke out, dot ataupun cross. Dot ke cross? AB dulu, kita buat AB. Cross. Cross, okey, bagus. Dia adalah in, so dia cross. Okey, untuk CD, dot atau cross? Dot. Dot, okey, pandai. Ya, boleh jawab tu maksudnya kamu dah mula nampak. Ya. Okey, so sekarang ni. Dia kata kat sini, number one, X is in contact with red half of the commutator. Y is in contact with blue half of commutator. Current flow in coil in direction of A, B, C, D. So force act downward at AB. Okay, yang ni yang saya nak terangkan pada awak. Kenapa dia kata force downward pada AB dan juga dia kata force upward pada CD. Okey, sekarang kita akan gunakan, kalau disebut saja perkataan force, awak keluarkan awak punya tangan kiri. Okey, kita akan gunakan Fleming left hand rules. Okey. Okey, dia punya permanent magnet. Okey, permanent magnet dia adalah dari sini north, sini south. So dia akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Ini north, ini south. Okey. So sekarang kita kena buat yang satu-satu. You tak boleh buat semua. A, B, C, D serentak tak boleh. Kena buat A, B dulu. Okay, so ini skrin awak. Okay, keluarkan tangan kiri. Okay, keluarkan tangan kiri. Okay. Current untuk A, B dia adalah, awak tadi kata dia adalah in. So in, letak touch pada awak punya skrin ataupun kertas awak. Okay, kemudian kita tengok kita punya jari tunjuk. Dia mesti daripada kiri ke kanan, not to south. So you turnkan not to south. Like this. Ini screen. Okay, tadi kita dah in. Kemudian kita nak gerakkan kiri ke kanan, kita punya ibu jari. So you akan tengok you punya thumb, dia akan downward. Okay, downward. Jadi nak mudahkan awak, apa yang kamu buat adalah okey, untuk arm yang untuk AB, kamu letak dia ke bawah.
Ya. Okay, sebab dalam exam, explanation ni tak ada. Explanation ni untuk nota awak saja. Okay, untuk CD pula. CD dia adalah out. So bila out, ini screen awak. Okay, ini screen awak. Jadi ini awak punya jari. So letak tangan atas screen awak. Letak tangan atas kertas. So dia akan naik ke atas lah you punya jari ni. Kemudian north to south. So kiri ke kanan. So pusing saja. Bila pusing, nak pusing tu, awak jangan angkat. Bila awak angkat pusing, memang tak jadilah sampai bila-bila pun. Biarkan dia dekat situ, tangan awak, and then you just pusing, kiri ke kanan. So akan tengok ibu jari awak ke atas. Ya, sama juga tadi. Kalau dia in, bila nak pusing, jangan angkat. Okay, jangan angkat. Biar dia touch, biar dia sentuh. You just pusing saja. Kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kemudian, you akan nampaklah dia upward ataupun downward. Okay, jadi sekarang ni untuk arm CD, dia akan naik ke atas. Ini dia punya force. Ini biasa dia akan tanya. Dalam exam dia akan suruh you labelkan dia punya force. Okay, kalau CD, AB, okay. Ini pula contohnya. Okay, ini bentuk coil. Okay, AB, CD. So kalau AB turun bawah, CD naik atas. So you akan nampak dia berpusing clockwise ataupun anti-clockwise. Dia berpusing. AB ke bawah, CD ke atas. Clockwise ataupun anti-clockwise. Clockwise. Okay, tengok ni dulu. AB ke bawah, CD ke atas. So tengok yang warna hijau ni. Clockwise ataupun anti-clockwise? Anti-clockwise. Tahu? Hello? Imba okey? Okey, Imba okey saja cikgu. Okey, good. So, dia adalah anti-clockwise. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey, so kalau kita tengok yang second half. Warna pink dah pergi belah kanan, warna biru pergi belah kiri. Okey. Walaupun dia dah pergi kiri dan kanan, kalau kamu perhatikan dia punya current, okay, dia punya current masih sama. Sebab kat sini dia yang bergerak adalah coil. Okay, yang bergerak adalah coil. Dia punya dry cell tak tukar. So masih lagi sama, positif, negatif. Tapi sekarang untuk CD, dia punya current dia dah jadi in. Manakala untuk AB, dia dah jadi out. Dan juga dia punya permanent magnet tak ubah. Ya, permanent magnet tak ubah. Dia masih lagi north to south, iaitu daripada kiri pergi ke kanan. Okay, ini north, ini south. So, step yang sama kita gunakan. Kita keluarkan tangan, Fleming left hand rules. So, kalau kita dapati untuk AB, okay, untuk AB dia akan move upward. Okay, move upward. Untuk CD dia akan move downward. Okay, kita gunakan rule yang sama. Sama macam yang untuk yang first half tadi. CD akan bergerak ke bawah. Okay, AB dia akan bergerak ke atas. Jadi dia akan bergerak pada arah yang sama. Iaitu anti-clockwise. Okay, soalan saya. Tak nampak jadinya. Okay, soalan saya. Macam mana cara saya nak tukar arah? Kalau ni tadi coil tu akan berpusing anti-clockwise. Macam mana cara saya nak tukar arah putaran? Siapa yang boleh bagi jawapan? Siapa nak cuba? Soalan ni dia akan tanya. Siapa yang boleh cuba? Nak cuba? Tukar arah putaran maksudnya dia akan jadi clockwise. Ikut arah jam. Siapa nak cuba?
terpasangnya, tak mandi, sel-sel otak tak boleh berfungsi dengan baik. Izzati, cepat. Macam mana kita nak tukar arah putaran coil? Udah sunyi sepi. Copek. Yumiko nak cuba? Tukar arah magnet tukar cikgu. Ya, itu salah satu cara. Okey, cara dia adalah pertama kita tukar kedudukan magnet. Okey, kamu tukar kedudukan magnet. Okey, north tu pergi kanan, south tu pergi kiri. Awak boleh cuba ambil rajah yang sama. Okey, nanti awak cuba gunakan Fleming left hand rules. Ya, kemudian kamu akan dapati dia akan berubah. Okey, itu satu cara. Satu lagi cara. Ada satu lagi yang kedua. Tapi kalau kita nak ubah ni, tak boleh ubah dua-dua. Kita ubah satu saja. Okey, selain daripada tukar kedudukan magnet tadi, kalau kamu tak nak tukar kedudukan magnet, kamu boleh tukar. Ada satu lagi benda yang kamu boleh tukar. Apa dia? Tukar terminal apa? Masing-masing tak berani nak jawab. Tukar terminal bateri. Okey, kalau kamu tengok tadi kat atas ni, okey, sebelah kiri adalah positif, sebelah kanan adalah negatif. Okey. Untuk rajah ni, magnet jangan tukar, kamu tukar terminal. Negatif pergi kiri, positif pergi kanan. Okey, kamu akan dapati dia juga akan berpusing ataupun dia akan rotate arah clockwise. Okey, boleh faham tu? Yang ni kamu boleh explore sendiri, boleh cuba. Ya, untuk tukar arah putaran coil. Okey, ini contoh latihan, tak ada apa pun. Okey, so seterusnya yang terakhir adalah apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran. Okey, untuk kalau kita tengok kat sini, pertama current sama juga. Kemudian strength of magnetic field, so makin kuat dia punya, kita gunakan permanent magnet, so dia punya putaran akan lagi cepat. Selain tu adalah kita turn of coil, so lagi banyak bilangan coil, so lagi cepat dia akan berpusing. Ni tadi kan, tadi saya bagi tahu macam mana kita nak tukar arah putaran. So dia ada dua cara, change the direction of current dan juga change the direction of magnetic field. Okay, awak boleh cuba, tak ada masalah. Okay, ambil rajah simple-simple dalam buku teks saja. Okay, so ini adalah untuk force on current carrying conductor. Okay, adakah jelas penerangan saya? Boleh faham ke tidak? Faham ya? Okey. Tapi nanti jangan lupa cuba yang saya kata kita tukar tu. Ya, kita tukar dua perkara. Ya, tapi bila tukar salah satu saja kita tukar, jangan tukar dua-dua. Kalau tukar dua-dua, dia akan jadi tak ada apa-apa perubahan. Tu pun awak boleh try. Cuba awak tukar satu-satu, kemudian awak tukar dua-dua. Kalau tukar dua-dua, dia akan jadi sama macam yang asal. Ya, okey. So untuk yang sekarang waktu fizik, kita berhenti sampai sini dulu. Ya, untuk sampai kita akan ulang kaji kita 1 jam ya. It's okay, tak apa. Saya stop recording sekejap.